Shikin, aku rasa kejayaan ini datang daripada Jin. Tengok mak ayah, dua-dua biji. Tapi aku tidak setuju lah Sherry. Sebab kejayaan kita ni semua daripada usaha kita sendiri. Tapi kalau kau tidak lahir dengan otak yang cerdas, kita tidak akan sampai ke tahap ini. Tapi kalau aku malas, cerdas pun tidak guna juga. Sebab usaha yang menggerakkan semuanya. Walaupun kau bilang usaha itu penting, semua juga itu akan berbalik kepada genetik. Jadi sebenarnya genetik atau usaha? Apa pendapat kamu tentang situasi tadi? Kalau bagi saya genetik dengan usaha ini, saya rasa dua-dua ini dia mempengaruhi kejayaan seseorang itu. Kalau genetik ini dia macam kelebihan potensi bagi seseorang itu untuk mencapai kejayaan. Maksudnya kalau dia ada genetik yang pandai dalam keluarga itu ada poin dalam untuk berjaya. Tapi kalau macam usaha sendiri dia lebih ke individu pula. Contoh macam kalau macam bagi saya dia macam alat muzik itu ada alat muzik yang mahal kita beli, tapi kita tidak belajar cara main dia, kita tidak berlatih, jadi dia akan tetap semua. Jadi maknanya walaupun kita ini lahir dalam genetik yang pandai, tapi kalau kita berusaha sendiri pun kita dapat jadi. Kalau pada kenal kamu? Bagi pengalaman saya, genetik dan usaha ini kedua-duanya penting. Seperti contoh yang seperti dua orang berbeda tadi, si Sherif dan Shikin. Si Sherif ni dia percaya yang genetik yang diwarisi daripada ibu bapa yang menyebabkan kejayaan mereka. Si Shikin pula percaya yang usaha individu itu yang menyebabkan mereka berjaya. Dan seperti kerja keras, macam rajin kan yang seperti dia cakap. Tapi bagi saya dia adalah kedua-duanya yang bagus. Pada pendapat saya pula, saya rasa faktor genetik ini lebih mempengaruhi kejayaan seseorang itu. Sebab kebanyakan situasi yang kita tengok, contohnya macam bila ibu bapa dia ni contohnya seorang yang berjaya, contohnya macam cikgu ataupun dokter, dan kita lihat anak-anak dia pun kebanyakannya seorang yang perform lah dalam exam selalunya. Dan kadang-kadang kita tengok dalam keluarga tu, bila ibu bapa dia ni dorang lebih kelebihan dorang adalah dalam bahagian sukan. Jadi selalunya anak-anak mereka pun aktif juga dalam sukan, sama juga dalam macam kelebihan dalam muzik atau dalam seni. Semuanya bila ibu bapa dorang ada kelebihan dalam tu, dan anak dia pun selalunya akan mewarisi kelebihan yang ibu bapa mereka adalah. Jadi itu pendapat saya rasa faktor genetik itu mempengaruhi. Tapi walau bagaimanapun saya rasa faktor usaha pun dan kesedaran pun tetap ada juga. Maksudnya kedua-dua ini mempengaruhi. Kedua-dua faktor ini, faktor genetik dan faktor kesedaran ini memang ada kaitanlah untuk kejayaan seseorang itu. Saya setuju dengan poin-poin yang sudah dikatakan oleh Isfah tadi, tapi saya masih lagi memilih dengan saya punya poin, yaitu usaha yang menggerakkan segalanya. Kalau kita boleh tengok, usaha seseorang itu kita boleh tahu datang daripada motivasi ataupun sokongan-sokongan daripada orang sekeliling. So kita boleh andaikan di sini tidak semua ibu bapa yang berjaya itu dapat membentuk anak-anak yang sama berjaya macam apa yang diorang miliki. Sebab ada setengah ibu bapa yang parenting dia tidak terlalu bagus, bagaimana kita lihat dengan kejayaan yang diorang ada. Contoh macam ibu bapa yang sangat-sangat berjaya akan tend to be more busy, sangat sibuk, dan kita dapat beri
masa yang lebih kepada anak, dan itu menyebabkan anak-anak kurang sokongan seperti sokongan motivasi ataupun dorongan semangat daripada ibu bapa itu sendiri supaya dorang boleh menggunakan apa yang dorang boleh dari ibu bapa itu untuk kejayaan dorang. Jadi saya rasa tanpa usaha genetik itu ada, tapi kalau tiada usaha ataupun sokongan daripada siapa-siapa, benda itu ataupun kejayaan itu tidak akan terjadi juga. Okay? Bagi saya, kejayaan itu diwarisi daripada genetik. Seperti yang kita tahu, ada orang yang dibuat sebagai gifted. Itu maksudnya, walaupun seseorang itu tidak berusaha, tapi dia senang untuk mendapat apa yang dia mau. Ya setuju, betul itu genetik, tapi kita mesti tahu kan enggak 100% yang akan genetikkan ini akan turun kepada anak doang. Ya memang betul, tapi dia bukan semua lah, ada sekitar, ada sekitar, ada sekitar. Jadi begitulah. Setuju dengan saya juga setuju dengan pendapat Farida. Contohnya macam dalam keturunan itu semuanya cik. Lepas tu tiba-tiba seorang anak jadi yang jadi kejayaan biasa saja. Itu tak sesuai yang dia lebih kepada Kalau pendapat saya setuju dengan pendapat Syarif tadi tentang gifted, kan misalnya genetik. Sebab salah satu juga sebab kenapa saya rasa faktor genetik ini lebih mempengaruhi kejayaan seseorang itu sebab kamu pernah dengar tentang slow learner dan fast learner. Nah, jadi kan ada orang yang slow learner, fast learner. Maksudnya itu pun berkaitan dengan genetik juga lah bagi saya. Mungkin sebab orang jadi fast learner sebab genetik, dan slow learner pun sebab genetik juga. Sebab orang slow learner ini dorang bukan tidak berusaha, dorang berusaha, tapi memang dorang perlu disebabkan dorang memang lahir slow learner, disebabkan genetik, jadi dorang perlu berusaha lebih lah daripada orang lain untuk capai kejayaan itu. Sebab itu masih rasa dia faktor genetik. Jadi kiranya tes yang saya dengar dari semua orang, genetik dan usaha ini saling memerlukan. Jadi genetik dengan usaha diri sendiri ini saling memerlukan, sebab kalau dia bijak sekalipun tapi dia tidak, biarpun dia gifted tapi dia tidak buat apa-apa usaha, dia pun sedikit, kejayaan itu tidak akan datang bergolek macam itu. Biarpun gifted tapi tetap kena ada apa-apa inisiatif untuk capai suatu benda itu. Jadi saya rasa pandangan untuk genetik dan usaha itu masing-masing boleh diterima pakai dua. Kalau yang lain kamu rasa? saya pilih kedua. Ya, sebab macam yang bilang pada atas sebenarnya dan sebagainya. Sebenarnya itu mungkin macam gifted pula. Sebenarnya itu sudah ada usaha sendiri kan. Tapi itulah ada yang satu genetik, satu usaha. Jadi genetik kenapa hamil? Kenapa hamil ada certain orang tu dia lebih kepada usaha. Dia bukan mengenai genetik. Ya. Jadi kalau misalnya yang orang yang bukan berusaha keras tu, dia pandang orang tu